استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت وانا عبدك وانا على عليك وعليك المستقيم اعوذ بك من شر ما صنعت اقول لك بنعمتك وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal ketaatan. Menikmati nikmat satu tuntutan yang ramai kadang-kadang terlepas pandang dengan cara menikmatinya dengan ketaatan. Allah kurniakan nikmat iman tidak pada semua orang. Allah kurniakan nikmat iman itu terpilih. Surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku menghendaki. Jadi cara kita nak menikmati sesuatu nikmat itu, apatah lagi nikmat iman, maka tidak lain tidak bukan dengan mengasahnya atau mendalaminya dengan ilmu. Surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utu ilma darajat. Allah mengangkat darjat kalangan orang yang beriman itu dan yang berilmu. Jadi apabila kita mendalami atau menikmati iman itu dengan ilmu, maka kita dapatlah hasil daripada nikmat itu adalah kemanisan. Halawatul iman, kemanisan iman. Dan mutaakhir ini, di akhir zaman ini jemaah sekalian, kita bimbang kemanisan iman itu semakin terakis ataupun kita tidak mampu merasainya. Dek kerana ujian ataupun fitnah.
Ujian satu, fitnah dua. Ujian itu adalah perjalanan hidup kita ni ujian. Fitnah, tajuk-tajuk di dalam ujian itu. Yang mana Allah kata dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah uji, walanabluukum. Allah uji kita bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cubaan bagi kita. Jadi kerana duk galik dengan menghadapi ujian susah, senang, baik, buruk ni, sehingga kita lupa untuk mengasah atau mendalami nikmat yang paling besar yang mampu mengatasi nikmat segala-galanya, itulah nikmat kurniaan iman. Jadi seharusnya dan malah boleh diletakkan sewajibnya lah, kita mampu merasai nikmat iman itu mengatasi nikmat kebendaan. Bermaksud kita kena tersenyum dahulu sebelum kita dikurniakan kebendaan. Kadang-kadang kita hari ini dikurniakan kebendaan baru nak tersenyum, sedangkan kita telah dikurniakan keimanan mengatasi nilai sebuah kebendaan. Jadi kita kena latih, kena ajar, kena didik hati ni macam mana nak senyum dengan nikmat iman. Ini cabaran kan, memang susah. Tadi dalam perjalanan saya datang tadi, kita ni ilham datang kan, kita fikir, kita renung sejauh mana saya lah mampu merasai nikmat iman itu mengatasi nikmat kebendaan. Kadang ada kebendaan, ada bagi kesenangan dalam dakwah sebagai contoh kan, banyak sokongan, banyak orang kata apa, dokongan, kita pun seronok. Cuba kalau tak ada sokong, habis pening terus. Walhal Allah SWT telah menyatakan dalam Quran surah Al-Fat 28, Nabi SAW ni bulan Maulid ni kan, ikut kita mengimbau bagaimana Nabi SAW bermula seorang lah, bukan ramai maksudnya, seorang bermula Nabi dengan isteri Nabi 13 tahun. Dan Allah telah menyatakan dalam surah Al-Fat ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Ketika Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dinul haqq, ini agama yang benar. Dalam takrif yang lain, pecahan para mufassirin menterjemahkan din juga dalam perbahasan kehidupan yang benar. Din, the way of life. Dan Allah akan mengangkat di kalangan kepercayaan-kepercayaan lain ini Islam yang paling tinggi. Yuzrahu ala dini kulli. Islam ni iman, benar kita iman, benar, tepat dan jelas. Perbahasan syarahan kitab kita. Maka kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tak perlu orang angkat. Dan di hujung ayat tersebut, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Ini yang kita nak lihat. Bagaimana kita nak mendalami kehidupan ini, menghayati kehidupan ini. Adakah kita hari ini seronok dengan nikmat iman, atau kita seronok dengan nikmat kebendaan? Memang kebendaan tu membawa juga keseronokan, tapi sepatutnya iman tu mengatasi kebendaan. Malah dapat kebendaan seronok kerana iman. Dapat duit, seronok dapat duit, boleh kita infak ni. Dia seronok kat situ. Bukan semua dapat duit. Dapat duit dah lega, dah boleh bayar tu, boleh bayar ni. Yang mendorong keseronokan itu mestilah didorong dengan iman. Ini yang susah mas sekalian. Apatah lagi dengan keadaan dunia yang berada pada penghujung zaman. Dan kita semua ni adalah peserta pentas akhir zaman. Selamat datang semua peserta-peserta akhir zaman. Bila kata akhir zaman ni, semua benda keluar mas sekalian. Final stage. Semua segala bala turun. Jadi kita kena gunakan pelindung yang terkuat. Akhir zaman ni, bila berhadapan dengan kehidupan yang mana kehidupan itu mesti berada dalam penjagaan, maka penjagaan apa yang terbaik? Adalah iman. Imanlah yang kembali menjaga kehidupan kita. Apatah lagi berada di penghujung zaman yang penuh dengan berbagai ujian,
cobaan dan musuh akan berhabis-habisan berempah pulas kerana dia tahu ini yang terakhir. Jadi sebab tu alhamdulillah, tanamkan dalam hati untuk terus azam untuk datang istiqamah. Apatah lagi pengajar kita ini kalau ikut dalam tuntutan ilmunya, wajib al-wajib, sekiranya fardu ain, kerana kita sedang membahaskan tentang sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah, yang mana ditulis oleh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri, yang mana Tuan Guru saya sendiri, dan beliau merupakan penulis ataupun pengarang kepada kitab pengajian kita, dan mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan seluruh ahli keluarganya, dan Allah letakkan beliau dan seluruh ahli keluarganya di kalangan orang yang salihah, dimasukkan syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, belum kita teruskan syarahan kita berhenti dekat muka surat 18 bagi versi yang baru, yang versi yang awal muka surat 13 muka surat 13. Baik, mari kita mulakan dulu dengan selawat syifa. Damai berkat, sempena nak menghidupkan bulan Rabiul Awal, kita selawat. Dan selawat syifa ni saya dapat daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Mudah-mudahan dengan keberkatan baginda Nabi Muhammad SAW kita tawasul. Ini berwasilahkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kesembuhan pada hati kita, pada jasad kita. Sebab kita nak mengaji ni, syarat utamanya kena sihat, sekalian. Sakit tak jadi. Sebab tu kalau kita tengok dalam menuntut ilmu, antara perkara yang utama tuntutan menuntut ilmu itu adalah membersihkan hati. Sebab ilmu kalau diturun kepada hati yang kotor, jemaah sekalian, ilmu tu akan jadi ilmu yang rosak. Air hujan itu tidak salah, tapi salahnya bila salah tempat jatuhnya. Air hujan itu turun berbeza tempatnya. Kalau turun di kolah dipanggil air kolah, tak panggil air hujan lah. Air hujan turun di longkang dipanggil air longkang, tak panggil air hujan lah. Begitulah ilmu yang turun kepada hati nurani kita ini. Kalau hati itu bersih, Allah bersihkan, maka eloklah ilmu itu, yanfa'u bih, yang ini memberi manfaat kita dunia akhirat, insya-Allah. Itu kita kena azam. Dan saya kira setiap kali lepas ni mana-mana kuliah kita mulakan, kita akan buat selawat syifa insya-Allah. Versi dia ikut ada versi dia, ada kawaid, ada kaedahnya lah, intonasinya tu. Nanti boleh ikut saya. Selawat syifa. Mana kita? Dalam bahasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Selawat syifa Muslim boleh search tengok, boleh diamalkan insya-Allah. Ada yang WhatsApp saya, dia inbox bagi tahu, ustaz, saya doa amalkan selawat ni sampai terngiang-ngiang. Satu hari tu saya duduk waktu Zuhur katanya, tiba-tiba muntah. Keluar benda-benda yang tak betul.
Dah, mudah-mudahan sekalian. Jadi kita perlukan kepada protection ni dengan keberkatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menyambung perbahasan kita dalam syarah sejarah dan kupasan pendekatan akidah dalam muka surat 13 dan dalam muka surat 18 insya-Allah. Baik, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berpegang teguh pada akidah yang diturunkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menentukan sifat. Sifat Allah ni tidak menentukan sifat Allah kepada bilangan. Bukan tidak menentukan sifat dia, tapi tidak menentukan pada bilangan. Yakni pada zaman awalun, sabiquna awalun. Ini zaman awal-awal. Ini para sahabat. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu tak ada ketentuan pada bilangan. Itu kita maklum. Jadi sifat Allah tu tak ada ditentukan bilangan dia. Baik. Yani kalau kita lihat sekarang ni ada macam contoh kita ngaji sifat 20. Kemudian kita ngaji tentang Asmaul Husna. Baik. Jadi sebab tu penting dalam kajian kita di jemaah sekalian kita tahu sejarah supaya kita tidak dipermainkan nanti dengan persoalan yang tak sepatut ditimbulkan. Yakni zaman dulu tak ngaji sifat ni. Nampak. Tak ada bilangan-bilangan ni. Akan ada golongan-golongan yang begitu. Lalu kita kaji sejarah. Ya betul, benar. Zaman dulu, zaman ini bermula dengan para sahabat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak menentukan sifat Allah kepada bilangan tertentu. Pada zaman sahabat dan juga tabi'in, tidak ada mana-mana bukti yang menunjukkan berlakunya penentuan bilangan sifat-sifat Allah. Malah lepas sahabat tabi'in pun tak ada yang menentukan bilangan. Mereka menetapkan bahawa sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan bagi Allah, dan mereka menyerahkan semua yang waham, yakni kekurangan kepadanya. Yakni segala kesempurnaan, kurangan, dia tak ada macam kita sekarang ni mustahil bagi Allah. Tidak ada berlaku begitu. Namun semuanya jelas. Zaman itu zaman yang jelas dan serah kepada Allah SWT. Maka tak ada timbul isu-isu pertikaian tentang persoalan-persoalan yang berlaku zaman sekarang ini. Ya. Begitulah yang berlaku pada akidah generasi awal penganut agama Islam berasaskan kitab Allah SWT tanpa berbelah bagi. Yakni kata apa, syadid, jelas dah, tak ada persoalan. Sebab apa? Itulah zaman yang terbaik. Zaman Nabi SAW ada, sahabat dan tabi'in, zaman yang terbaik. Baik. Maka ramai ulama Islam hari ini, dalam mutaakhir pula, dia ada ulama yang mutaqaddimin, yang awalan, dan mutaakhirin, yang akhir. Baik. Ulama mutaakhirin yang terkemudian mencampurkan penulisan akidah dengan ilmu falsafah. Dalam perbahasan nanti kita akan nampak, nanti ada perbahasan bagaimana wujudnya ilmu falsafah ni. Ada wujud, itu kadang-kadang ada setengah-setengah tu duk bahas falsafi, tauhid falsafi, ada bercampur kadang-kadang tu. Pencampuran ini menimbulkan kesamaran terhadap fahaman akidah dan tauhid. Yakni sebab dalam bab perbahasan tentang falsafi nanti, falsafah ni, nanti kita akan nampak pada jelas dia nampak nanti pada perbahasan tasawuf. Tasawuf ni memperhalusi hati daripada sifat-sifat nak dimasukkan sifat mahmudah, nak keluarkan sifat mazmumah. Nanti akan adalah dipanggil falsafi itu timbul. Baik. Maka di sini dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam nak pisahkan antara tauhid dan ilmu falsafah ni, maka timbullah perbahasan penulisan Ummul Barahim. Yakni bermaksud ibu segala tanda. Jadi kita faham kat sini, nanti tajuk akan datang ni kita masih dalam pendahuluan.
Nanti kita akan tajuk masuk tentang lebih spesifik bagaimana kitab Ummul Barahin ini terzahir. Dan antara salah satu kaedahnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan apa? Percampuran perbahasan akidah, tauhid dan ilmu falsafah. Nah, bagi memperkasakan pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dan melestarikan pengajian bidang akidah tauhid kepada Allah SWT, maka penulisan Ummul Barahin menjadi pilihan kebanyakan ulama di pusat-pusat pengajian Islam. Jadi kalau kita lihat, nanti kita boleh nampak bagaimana melebar luasnya perbahasan Ummul Barahin ini menjadi pilihan ulama di pusat-pusat pengajian. Yang mana kalau kita lihat menurut Abdul Rahman Haji Abdullah dalam sejarah dan pemegang Islam, kitab-kitab tentang akidah selepasnya tidak mencapai sebarang kemajuan yang berkesan kecuali syarah dan hasyiah. Syarah ni adalah syarahana keterangan, hasyiah ni adalah ulasan. Nanti anda boleh nampak ada nota kaki di belakang nanti. Hasyiah di atas syarah ataupun hasyiah ni ulasan, kupasan di atas keterangan. Yang karya-karya bersifat syarah atau hasyiah ini tidak hanya terhad di kalangan ulama Arab, bahkan meliputi ulama Jawi. Ini antara bawah ni saya tak boleh sebut satu-satu. Antara karya yang bersifat syarah atau hasyiah ada seperti syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Ummul Barahin. Maknanya kitab selepas daripada Ummul Barahin ini, banyak kitab-kitab yang terbit padanya, ia tidak mencapai kata menurut Abdul Rahman Haji Abdullah di dalam kitab dalam sejarah dan pemegang Islam, kajian beliau, tidak mencapai sebarang kemajuan yang berkesan. Maknanya tak boleh nak lawan Ummul Barahin. Sekadar ada syarah dan hasyiah. Syarah kepada Ummul Barahin, hasyiah kepada Ummul Barahin. Syarah, yang ini terangkan balik apa yang ada Ummul Barahin, atau hasyiah ulas balik apa yang ada Ummul Barahin. Ini banyak nanti kita akan nampak. Antaranya inilah satu-satu karya yang kita boleh disenaraikan satu persatu karangan ini. Ini kita boleh cari Hasyiah Ad-Dusuki Al-Barahin karya Syekh Muhammad Ad-Dusuki. Maknanya ulama-ulama selepas era Ummul Barahin ni banyak menjadikan panduan. Maknanya kitab selepas Ummul Barahin ni dalam bab khususan tauhid dan sifat 20 ni kebanyakannya adalah hasyiah ataupun syarah dan hasyiah ataupun salah satu. Ataupun hasyiah di atas syarah. Hasyiah, ingat apa dia? Hasyiah itu adalah ulasan. Syarah keterangan. Ada nota kaki nanti kita tengok di belakang nanti. Baik. Jadi selain syarah dan hasyiah, penulisan Ummul Barahin oleh Imam Al-Sanusi ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang berlainan. Antaranya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh beberapa orang tokoh ulama Melayu. Bermula semenjak Syekh Muhammad Zain, yang ini pada tahun 1756 masih. Ini seronok mengaji bila ada kajian. Bila ada kajian sejarah. Malah Tuan Guru Dr. Syukri kata, hantar nanti mana-mana yang sejarah ataupun part yang susah tu skip je. So skip saja. Kan? Tapi tak apalah, kita pelan-pelan tengok. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan berkat doa beliau. Beliau mendoakan. Mudah-mudahan semuanya taufik wal hidayah, Allah bagi petunjuk dan hidayah dan rahmatnya untuk kita mendalami dan memahami tentang ni sejarah. Sebab apa jemaah sekalian, ni kita buka, kalau ikut kan ni, dia kalau ikut level pengajian kita ni, kalau ikut level lah, apa yang saya dapat ni adalah daripada kajian ini master ke PhD. Ni, yang ni PhD ni. Cuma itu dalam universiti lah. Bila saya minta izin kepada Tuan Guru, minta, doktor saya nak syarahkan kitab ni, beliau tak ada tentangan. Malah memang buku ni memang untuk awam. Cuma kalau kita boleh perhalusinya, terpulang kepada level kesungguhan. Kalau level ni bukan bermaksud tahap kepandaian, dia sebenarnya tahap kesungguhan. Ilmu yang melibatkan tentang roh, yang bersifat gaib ni, dia bergantung kepada kesungguhan.
Khair. Jadi ini sejarah ni. Mana Ummul Barrah ini telah diterjemahkan Imam Sanusi. Jadi kita akan baca biografi beliau. Cuma nak bagi tahunya pada pendahuluan ini telah berlaku banyak penterjemahan. Penterjemahan telah diterjemahkan kepada beberapa bahasa, terutamanya ke dalam bahasa Melayu oleh tokoh ulama Melayu bermula semenjak Syekh Muhammad Zain 1356 Masih. Jadi kalau perbahasan Ummul Barrah yang sifat 20 ni, memang inilah pencetus perbahasan sifat 20. Kalau kita berkata begini, perbahasan tentang sifat Allah itu telah wujud pada perbahasan karya-karya akidah semua. Terutamanya kalau kita buka kepada beberapa perbahasan Syarah Fiqhul Akbar. Kalau sebut perbahasan akidah mas sekalian, bismillah. Alhamdulillah. So far okey tak nampak macam universiti ke tak kan? Kan orang cakap universiti ustaz, orang cakap universiti pula ni, apa kita tahu pula. Kita alih bahasa. Baik, kalau buka pada Syarah Fiqhul Akbar, ni kalau mengaji buat karya akidah ni pengetahuan yang ambil lah. Ni bagi saya itulah tujuan Allah izinkan saya sambung tu supaya nak pakai untuk diri, keluarga dan umat bagi. Universiti itu sebagai pusat untuk kita dapatkan ilmu yang tahqiq yang telah disahkan. Terutama di USAS ni alhamdulillah. Dan di USAS ni mendapat penerapan pada Al-Azhar. Banyakkan pensyarah semua pada Al-Azhar lah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Dr. Muhammad Syukri ni, tuan guru kita ni, beliau sekarang ketua jabatan Usuluddin sekarang. Dia orang pakar lah dalam bab ni. Sebab tu perbahasan ini digabungkan kepada bagaimana sejarah sifat 20 ni wujud. Seronok kan. Supaya kita ni tak adalah terpinga-pinga kalau manalah tahu ada serangan-serangan yang tidak bertanggungjawab. Walhal ini kajian yang besar. Sifat ni kajian sifat Allah. Bila sebut tentang tauhid, maka kita akan kaji tentang sifat Allah. Telah wujud pada syarah kitab, kalau karya akidah, kitab-kitab besar, dah wujud pada Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah. Maknanya telah wujud pada perbahasan awal, perbahasan mana tak timbul lah. Orang kata perbahasan sifat tu diwujudkan, direka, tidak. Ya? Setengah. Kalau perbahasan tentang akidah ni, di sekalian ada perbahasan golongan panggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan yang tak terima perbahasan sifat Allah. Sifat Allah kata tak ada. Dia sendiri yang beranggapan, dia tasyabuh, dia beranggapan seperti manusia, seperti makhluk. Walhal tidak begitu. Akhirnya dia buang perbahasan sifat. Kebanyakan kitab-kitab yang wujud, kalau kaji karya-karya akidah, terutama ni pencetus pada perbahasan karya akidah tu Fiqhul Akbar, maka sudah pun dibahaskan tentang sifat Allah. Cuma bermula susunan sifat 20. Itu kreditnya, kata tuan guru kata, bagi kredit kat Al-Imam Sanusi. Imam Sanusi yang menyusun sehingga kita hari ini boleh tahu kedudukan susunan itu. Baik. Jadi perbahasan kepada Ummul Barrah ini telah disyarahkan dan diterjemahkan kepada banyak bahasa, terutamanya alam Melayu, bahasa Melayu. Yang dimula kalau beberapa tokoh Melayu bermula semenjak Syekh Muhammad Zain. Boleh rujuk nanti buat kerja sikit, cari biografi Syekh Muhammad Zain. Tu cara kita nak mendalami tu. 1750 masih bahasa Jerman. Bahasa Jerman pun ada. Bahasa Jerman pun ada. Kemudian bahasa Perancis pun ada. Jadi Luciani 1896 masih dalam bahasa Inggeris pun ada. Jadi meluas perbahasannya. Ummul Barrah ini telah meluas. Dan menurut Razi Jusuh dengan sifat 20 satu sorotan sejarah.
Razi Yusuf dalam kitabnya Sifat 21 Suratan Sejarah, Imam Al-Sanusi ialah orang yang bertanggungjawab menyusun matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin itu yang bertanggungjawab menyusunnya adalah Al-Imam Al-Sanusi. Bermula dengan matannya itu, para ulama sama ada di Kepulauan Melayu, benua Afrika maupun India sudah menterjemah, mensyarah dan menyebarkan di seluruh dunia. Setakat ini tidak kurang dari 50 buah kitab syarah Ummul Barahin dalam pelbagai bahasa sudah dikenal pasti. Bayangkan tu syarah hasiah tadi lah tu. Yang kita duk ngaji ni, alhamdulillah lah. Kita ni kalau nak ngaji sifat Allah kan, bayangkan 50 buah kitab ni macam-macam versi nama macam kita sebut depan tadi kan. Ketahuilah bahawa Ummul Barahin itu induknya. Kebanyakan syarah selepasnya itu perbahasannya adalah syarah kepada Ummul Barahin. Dan kita sedang mengkaji induk kitab itu. Bayangkan. Dan dengan tuan guru yang arif faqih dalam sejarah penulisannya. Jadi bagi saya lah, personally saya syukur lah. Saya seronok dapat akhirnya Allah lorongkan. Sebab antara perkara yang mesti kita azam untuk mendalami adalah tauhid. Nah, ada fardu ain lah. Fardu ain ni tauhid, kemudian akhlak dan syariat. Ya. Antara yang kita nak dalami ni, yang kita dah biasa dengar, bayangkan kita dah dengar dulu sifat 20 siap nyanyi lagu Rehan lagi kan. Allah wujud kidam baqa. Pejam mata nyanyi tu. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Sedap. Kalau tanya balik, start bila perbahasan sifat 20? Start Rehan lah tu. Rehan pula dapat nama. Tapi alhamdulillah, maknanya jemaah sekalian, tengok. Saya personally seronok lah. Sebab memang saya azam. Kan saya tempoh hari kelas yang tempoh hari, siapa yang di sini berazam nak kenal Allah. Letakkan satu azan dan matlamat yang takkan pernah pudar, takkan pernah jadi nombor 2. Letakkan nombor 1 dan selama-lamanya nak kenal Allah. Dan pasti dengan ilmu. Bukan kenal Allah tu dengan falsafah. Itu tadi tu. Dengan teori-teori, dengan sangkaan-sangkaan, tidak. Dia mesti benar, tepat dan jelas. Jadi Allah lorongkan ilmu yang mana membahaskan sifat Allah yang menjadi mukaddimah ataupun pintu gerbang perbahasan sifat Allah, iaitu Ummul Barahin di tanah Melayu. Bukan tanah Melayu saja, dah dibahaskan di Perancis ada, di Jerman ada, masya-Allah. Jadi alhamdulillah. Sebab tu ini antara kajian PhD beliau, tuan guru kita. Sebab tu beliau mengambil tajuk untuk syarahkan Ummul Barahin. Kerana dia menjadi induk. Alhamdulillah kita dapat mendalami ilmu ni dan beliau membenarkan untuk disyarahkan. Dan untuk pengetahuan jemaah semua, ni kelas malam. Kalau kelas siang tu, hari Ahad, ada yang datang tu, datang kau dengan 2 kali, dia baguslah. Di Talaki, di Merbau Sempak, tanah teratak warisan roh. Pukul 10 sampai pukul 12 lah. Beliau hadir, dengar. Tapi dalam live lah. Cuba tak kita tahu. Bila kita tanya, ada beberapa persoalan saya tanya balik dekat tuan guru, dan beliau jawab, dan beliau kata, saya hadir. Saya hadir sampai habis. Maknanya dalam pemantauan lah saya mengajar ni, tuan guru tengok sini. Siau juga gitu kan. Melalut cakap orang. Tapi memang perlu kan, sebab ada kadang-kadang tulisan-tulisan ni hanya beliau je faham sebenarnya. Penulis lebih arif lah. Tapi alhamdulillah, sebab tu kita minta izin daripada tuan guru sendiri. Atas izin dan perkenan itulah nanti mudah-mudahan sampailah apa yang dihajatkan dalam penulisan ni, maka melalui saya sampai. Itu sebenarnya. Kita nak macam tu insya-Allah. Baik. Maka kalau kita lihat bermula dengan matan itu, para ulama tadi mensyarahkan bermula dengan matan itu, yakni matan Ummul Barahin ini, maka para ulama di Kepulauan Melayu, benua Afrika, India mensyarahkannya dan menyebarkan di seluruh dunia. Allahu Akbar. Dan menurut
I'anafi di dalam pengantar teologi Islam, disebabkan penulisan tersebut berguna dan turut diamalkan, maka dia dikenali di Nusantara sehingga aliran Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah dan akidah dipanggil Sanusiyah. Demikianlah penulisan Barahin sudah mendapat tempat tinggi dan menjadi Islam, rujukan yang penting dalam bidang akidah. Ini mengukuhkan lagi lah. Makna kata kerana sangat pengaruhnya teologi ni dalam perbahasan akidah juga dipanggil teologi. Kalau perkataan perbahasan tauhid atau akidah dipanggil teologi. Perkataan yang di upgrade perbahasan. Maka sampaikan Al-Sunnah wal Jamaah yang dirantau ini bercorak Sanusiyah. Mana Al-Sunnah wal Jamaah dirantau ini di Nusantara ni. Sebab tu Nusantara ni, maka sifat 20 ni menjadi berpisah tiada. Cuma ni sambil kita belajar ni, sambil kita tengok kebelakangan ini je ada beberapa perbahasan-perbahasan cuba menyangkal perbahasan sifat 20. Tu je lah. Walhal dia sudah disyarahkan dalam banyak negara satu dunia, tak ada isu pun. Isunya ada gerakan-gerakan yang tak setuju dengan perbahasan sifat. Tahulah gerakan mana kan? Saya sebutlah dalam ni sebab kita nak syarah kitab. Begitu. Antaranya yang tadi saya sebut Mu'tazilah tu dah seangkatan dengan ni. Demikianlah penulisan Barahin sudah mendapat tempat tinggi dan menjadi kitab rujukan penting dalam bidang akidah Islam. Kitab ini tersebar di merata tempat, khususnya di alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara. Ini khusus alam Melayu, kitab ini tunjang. Jadi kita mendalami satu kitab yang menjadi kitab rujukan besar. Syekh Muhammad Zainuddin berkata dalam kitabnya Siraj Al-Huda, pada menyatakan akidah Ahlu At-Taqwa bahawasanya kitab kecil tentang akidah yang masyhur dalam kalangan Arab, Jawi, Turki dan Hindi serta lainnya akan dibaca dan diamalkan segala pengisian yang tersebut di dalamnya. Barahin tidak begitu besar kalau ikut asal kekuatan nipis je. Nanti kita apa yang kita syarahkan nanti sifat 20 kita jadi ringkas je. Tapi inilah katanya bila datang daripada seorang yang menjiwai ini, dia menjadi perbahasan besar. Ini yang kita nak. Jadi Barahin ini tidak begitu besar dari segi perbahasan matan. Akan tapi besar pengaruhnya dalam dunia aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ini di Nusantara kita beraliran ni. Dia dalam bab akidah, tauhid dan akidah ni. Jadi ingat mas sekalian. Tadi kita mulakan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah kan. Ada yang mengatakan balik pada Al-Quran dan Sunnah cukup. Okay. Bila kata Al-Quran dan Sunnah, perbahasannya mesti ada kaedah. Kawaid. Macam mana nak bahaskan Al-Quran dan Sunnah tu? Memang Al-Quran dan Sunnah, tapi macam mana nak bahaskan? Mesti ada kaedah. Kaedah ni akan menentukan dia itu benar atau tidak sebenarnya. Macam kereta ada tamsil. Kereta ada. Macam bawa macam mana? Kita tak payah pening-pening. Kereta dah ada. Yalah memang kereta dah ada. Rujuk pada kereta saja. Bawa macam mana? Skill apa pakai? Contoh kalau bahas dalam bab pengangkutan. Kita tak payah nak rujuk pada tukang ajar kereta, tukang bawa. Rujuk pada kereta terus. Sudah dia. Mesti tukang bawa dia kan. Mesti ada tukang syarahnya. Jadi kaedah syarah kepada perbahasan akidah yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah itu telah disyarahkan kaedahnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu kaedah dia. Yang telah dibahaskan itu. Maka di sinilah kaedah sifat 20. Yang mana yang telah dibahaskan tadi, Barahin itu kaedah ini sebenarnya adalah untuk mensyarahkan kembali Al-Quran dan Sunnah. Dia bukan berlainan daripadanya. Dia bukan benda lain. Tidak.
Apatah lagi ada susu galuh perbahasannya. Dia bukan tiba-tiba tak ada susu galuh, tiba-tiba wujud. Dari mana datang ni? Tak ada cerita. Ni ada nampak ni. Sekarang ni, di depan kita Mas sekalian, perbahasan sejarah, dan kita nampak susu galuh ni datang dari mana? Bagaimana masuk ke alam Melayu? Tahun bila masuk? Siapa yang bawa? Allah. Lepas tu kitab ini pula, perbahasan sifat 20 ni kat mana dah tersebar? Satu dunia. Perbahasan. InsyaAllah. Baik. Jadi kepentingannya dapat didapat apabila ramai umat Islam memberikan ulasan berkenaan kitab tersebut. Kitab Ummul Barahin, muskad 21 dan muskad 16. Muskad 21 dan muskad 16. Nah, kitab Ummul Barahin karangan Al-Sanusi sudah tersebar luas di Nusantara dan popular dalam kalangan ulama di rantau ini. Jadi kitab Ummul Barahin ni kalau sebut ngaji tauhid, kitab apa? Ummul Barahin. Okeylah. Cuma nak rajin lagi, carilah syarahan kepada Ummul Barahin pula. Syarah dan hasiah tadi. Yang dah ada 50 buah, nanti kita tengok berapa syarah ni. Kalau rajin nak fahamkan lagi, cek satu-satu kitab dulu. Adapun boleh terus kita baca syarahnya, kita kumpulkan perbahasan ulama yang mensyarahkan, jadikan satu buku. Pun boleh. Ini yang dibuat oleh Tuan Guru sendiri. Beliau telah mengkaji, melihat matan-matan syarahan kitab-kitab ulama muktabar yang mensyarahkan Ummul Barahin, disyarahkan di dalamnya. Nampak? Ini satu rahmat bagi kita sebenarnya. Kita hanya perlu menadah, orang kata menadah hati tertadah untuk terima habuan ilmu yang telah dikaji, diteliti oleh orang yang alim lagi faqih, insya-Allah. Cara dia macam itu, Mas sekalian. Baik. Syarah dan hasiah dan terjemahan Melayu sudah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu tauhid para ulama Islam di alam Melayu, khususnya Asia Tenggara. Dia turut digunakan seterusnya oleh umat Islam di rantau tersebut sehingga kini dibaca dan dipelajari di pondok-pondok, masjid-masjid dan menjadi rujukan dalam bidang ilmu tauhid. Ini perbahasannya rujuk pada Ummul Barahin. Ummul Barahin ini sehingga kan kesannya tadi kitabnya tidak besar tapi pengaruhnya besar, sehingga kan boleh didapati perbahasannya di pondok-pondok, masjid-masjid dan menjadi buku rujukan di dalam bidang ilmu tauhid. Nah, kita kalau nak pergi pada perbahasan, kita kena kaji perbahasan yang banyak dibahaskan. Barulah kita dapat banyak pengukuhan. Itu macam itu. Okey. Kalau dalam bab hadis pun macam itu, yang banyak diriwayatkan, itu hadis tu kuat. Kalau ngaji bab hadis. Baik. Antara ajaran penulisan Al-Imam Sanusi yang berpengaruh di alam Melayu adalah ajaran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT yang 20. Al-Imam Sanusi ini banyak juga kitab penulisan. Nanti kita tengok nanti dalam bab biografi beliau banyak penulisan kitab. Semua kitab yang diangkat oleh Allah menjadi kitab yang berpengaruh besar kepada bidang tauhid dan akidah ini adalah Ummul Barahin. Baik. Yang diajarkan oleh Al-Imam Sanusi yang berpengaruh di alam Melayu adalah ajaran berkaitan sifat 20. Kaedah inilah yang diajarkan. Akidah dan tauhid adalah satu bidang ilmu yang tinggi kedudukannya. Kenapa akidah dan tauhid? Tauhid spesifik sifat Allah. Akidah dalamnya ada perbahasan tentang Nabi, Rasul, kitab, hari kiamat atau akidah. Dia dalam akidah ada perbahasan tauhid. Tapi tauhid itu juga perbahasan akidah, tapi tauhid khusus kepada sifat Allah. Sebab tu akidah dan tauhid adalah satu bidang ilmu yang tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Nampak? Kata Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri mengatakan bahawa akidah dan tauhid ini tinggi kedudukannya. Jadi kalau kita mengaji ilmu yang tinggi, jangan cuba untuk direndahkan. Bahasa mudah begini, payahlah Ustaz, berat sangatlah, susah benar. Jangan. Malah biar susah, biar payah. Biar kita tunjukkan ketinggian dia itu. Saya cuma sikit perjalanan sikit saya. Alhamdulillah Allah perjalankan saya daripada
background sekolah agama, kemudian sambung sains. Sebut sains ni macam dalam sekolah agama pun dah belajar dah sains agama. Saya ambil sains agama, fizik, kimia, admat. Fizik, kimia, admat. Oh, dengar fizik, kimia, admat, biologi tu memang ini budak-budak di spek tebal lah, spek tebal, duduk ngadap kan. Konon-konon kan. Konon. Tapi betul lah, memang tak nafikan. Cuma bila Allah SWT izinkan untuk mendalami ilmu sains dan lepas tu tauhid. Rupanya tauhid lebih susah daripada sains. Sebab sains ni boleh dibayangkan. Boleh diteori-teorikan. Boleh dihipotesiskan. Kan? Boleh dikebarangkaliankan. Tapi dalam akidah tak boleh. Tak boleh macam ni bulat-bulat jangan cakap pasal, tak boleh. Jadi walaupun tak boleh, tapi tidak boleh kita membiarkan dalam sangkaan. Dia kena ada dalil, cari, jelaskan. Makna susah lagi. Memang susah mas sekalian rumput ni. Cuma kita bab tauhid ni alhamdulillah dah tengok sambutan ramai ni. Kebanyakan tauhid ni memang sadaqallahul azim mas sekalian. Wuyuk dia, pelan-pelan dia wuyuk. Reverse ke belakang, pelan-pelan. Tinggal 2-3 orang. Betul? Sebab pengajian tauhid ni memang berat. Sebab ngaji tentang Allah. Baik, tamsilan lagi. Sampai tu sebab kita selaraskan dengan hakikat kehidupan. Sebab kita ngaji pasal air. Kalau dalam bidang sains, kalau ngaji pasal air ni, kira dah detail lah ni. Dia kaji tentang molekul dia, betul tak? Kaji tentang apa yang ada dalam ni. Kemudian kaji pula dalam engineering punya side, bagaimana pressure dia, bagaimana nak tangani air ni macam gitu gini-ginilah. Kalau kita tak ngaji, memanglah kita tahu apa daripada air. Tapi orang yang ngaji bidang air, dia pergi mendalami bidang ni sehingga bidang ni menjadi bidang yang kritikal. Kaji air. Dan kesan dia memang dia akan jadi orang yang berpengaruh. Sebab mengaji bahasa air ni ataupun bidang-bidang yang asas, air, udara, lagi apa? Minyak, yang asas. Cuba tengok. Tanah, galian kan? Di mana kedudukan orang ni, ngaji air ni? Syabas MP tu sahab. Tahu Syabas? Kenal Syabas? Kita dah kena air dia. Dia mengaji bahasa air. Kalau setara mengaji bahasa air pun, dia meletakkan satu perkara yang tinggi. Sebab dia nampak kita, nampak mudah. Kesan dia sampai macam-macam penghasilan boleh berlaku. Sekarang cuba kita fikir. Kalau kaji atau memahami tentang pencipta air. Fahamnya sekarang. Kalau kaji pasal makhluk pun setara macam itu, makhluk dia pun kita boleh letakkan satu priority dan akhirnya kesan boleh menguasai bidang tu, ada bangunan ni. Takkan mengaji bahasa Allah lekeh ya. Ada bang sebenarnya. Mestilah selari bulan jalan atas air. Tapi itu cari sendirilah. Kok manalah tiba-tiba duk jalan atas air, tak kira Allah alam. Itu kurniaan lah. Kurniaan lah. Hazam min fadli Rabbi. Yang main-main maksudnya Allah boleh bagi. Sebab dia pergi kepada sumber, kepada ciptaan. Sebab itu ulama-ulama terdahulu dan sekarang, mereka kalau cuba lihat, perbahasan yang banyak diperbahaskan yang menjadi pengukuhan adalah tauhid. Kitab banyak, kitab tauhid sebenarnya. Fiqh ni memang penting, tapi dia mengikut kepada uruf keadaan dan dia tak berubah sebenarnya. Hukum dah jelas. Dia nampak. Tapi yang banyak akan disyarahkan hari ini, kalau tengok mutakhir ni, isu-isu yang berbangkit itu sebenarnya adalah isu keyakinan akidah. Jadi ilmu ni memang tinggilah. Jadi letakkan ilmu ni kedudukan yang tinggi dan selayaknya, dan tidak boleh kita meletakkan perbahasan ni dengan perbahasan yang biasa-biasa. Walaupun kita boleh alih bahasa nak ringankan dia, tapi tak bermakna ianya rendah. Kita nak kenalkan anak kita, tak adalah kita baca sesuatu macam ni dah. Ini kita tak tahap macam ni.
Tapi kita kena faham bahawasanya ilmu yang kita sedang pelajari apabila berkaitan tentang akidah atau tauhid itu adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Kita tak boleh nampak ilmu kata yang lain tu tinggi, tak boleh. Pertama tadi saya bagi contoh bidang sains. Walaupun kesan dia banyak sebab dok kita nampak penggunaan dia. Tapi walhal kalau kita faham tentang sifat Allah, menguasai segala penggunaan yang ada. Sebab tu kalau lihat pada para ulama bagaimana menguasai bidang tauhid ni, akhirnya dia akan dapat itu tadilah pertolongan-pertolongan, maunah pertolongan Allah, bagaimana mereka boleh menguasai 2/3 dunia dan alam Melayu setakat ini dijajah tapi akidah kita tak goyang. Tengok. Boleh lihat lipatan sejarahnya tak? Yang setakat ni yang masih akidahnya yang solid lagi Nusantara lah. Sebab apa? Sebab perbahasan ini diperhalusi. Didalami dan diperhalusi. Jadi ajaran penulisan Ummul Barahin daripada Al-Imam Sanusi adalah sebahagian besar yang sudah lama bertapak dalam bidang ilmu ini. Jadi sebahagian besar Al-Imam Sanusi sangat berpengaruh dalam bidang tauhid. Kitab ini dipercayai dan tersebar ke merata tempat khususnya di alam Melayu. Jadi kita tekankan berbahasa kita alam Melayu, khusus alam Melayu. Jadi di alam Melayu ni memang kitab Ummul Barahin ini memang dah tersebar dan telah membumi lah, bahasa mudahnya membumi. Maka persoalan yang timbul ataupun kita nak mendalaminya seterusnya adalah apakah faktor kemunculan dan perkembangan penulisan Ummul Barahin? Kita nak mendalami tentang kemunculan dia, faktor dia. Siapakah tokoh ulama yang bertanggungjawab? Bilakah munculnya dan sejauh manakah perkembangannya? Apakah kitab-kitab warisan berkaitan? Kitab-kitab warisan ini adalah pembahasan syarah dan hasyiah tadi. Apakah nama-nama yang dianugerahkan? Ada nama lain ke Ummul Barahin ini? Apakah tema-tema akidah yang dibicarakan di dalam penulisan tersebut? Ataupun pendekatan yang dibincangkan. Baik. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka penjelasan secara mendalam dan terperinci harus dilakukan. Jadi ini kata Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri, beliau menimbulkan persoalan ini. Daripada persoalan itulah diperincikan lagi perbahasan Ummul Barahin. Dia ada kaedah kajian. Kita terus ngaji, terus buka kitab, baca terus matan, boleh syarah matan. Kita ni buat dua kerja. Kita kaji kitab, kemudian syarah pula matan kitab. Dua kerja. Sebab tu ini kelas ni sebenarnya kelas kajian karya akidah sebenarnya. Asyiklah siapa suruh masuk. Tak boleh keluar dah, masa tak boleh keluar. Jadi terjebaklah kita kena kajilah. Tapi sebenarnya memang begitu. Sejarah itu ada ibrah. Supaya ke depan kita jelas. Sebab nak jelas ni mesti tahu. Sebab tu kita letakkan benar, tepat dan jelas. Jadi bonus untuk kita apabila kita mendalami perbahasan ini melalui kajian yang diusulkan ini. Maka perkara ini menjadi objektif utama perbincangan buku ini. Perbincangan kita ini menjadi topik utama mensyarahkan tadi perbahasan yang ditimbulkan persoalan tadi. Bagi mencapai dan memperkukuhkan hujah-hujah serta keterangan terhadap persoalan dan objektif tersebut, buku ini menggunakan analisis kandungan melalui data perpustakaan. Ni bila perkataan analisis ni sebenarnya kajian PhD. Cara untuk mendapatkan maklumat itu ada berbagai cara, antaranya adalah analisis data melalui perpustakaan. Rujukan banyak, nanti kita akan nampak ni nota kaki banyak rujukan dan kita bertuah lagi sekali sebab sambil itu kita boleh kembangkan lagi perbahasan kitab-kitab yang lain. Baik. Bagi tujuan mempermudahkan para pembaca memahami dengan jelas, maka perbincangan dibahagikan kepada dua bahagian. Jadi, perbahasan ini telah dipecahkan kepada dua bahagian, yakni yang pertama, bahagian sejarah. Nampak? Yang masuk, yang pertama, kita kaji tentang sejarah. Dia kalau subjek sejarah ni memang faham lah. Sebenarnya, saya sendiri pun akan termenung lah sejarah. Nak mengingat tu Allah. Tarikh bila, asal bila. Tapi seronok. Dari situlah kita nampak. Dia sebenar. Kita
ada setengah kajian sejarah. Dia mengkaji sejarah saja. Tapi dia tak ada output. Kita nak kaji sejarah, kemudian ada output. Hasil pada sejarah itu apa? Itu yang kita nak. Okay. Dan kita dah berada dalam perbahasan ini. Ini pertama bahagian sejarah. Tuan Guru memecahkan berdua perbahasan. Ini pertama bahagian sejarah. Kedua bahagian kandungan tentang sifat-sifat Allah SWT. Iaitu matan umum barohin sendiri. Baik. Ini bahagian pertama, buku ini akan dimulakan dengan perbincangan tentang fakta-fakta kemunculan dan perkembangan pusat umul barohin. Di sini jemaah sekalian. Di sini yang saya inisiatif lah. Akan datang ke depan saya, manakala Allah bagi laluan ni, saya nak buat. Sebab perkataan fakta-fakta ni penting. Apatah lagi akhir zaman ni, pelbagai sumber kita boleh dapat di ujung jari. Jadi, kepentingan ataupun perkara yang mesti kita tekankan di akhir zaman adalah source, sumber itu di mana. Jadi apa yang saya cuba buat nanti, insya-Allah kita akan membumikan, akan mendekatkan universiti dengan masyarakat. Antaranya Jabatan Usuluddin ni saya akan cuba buat macam itu. Alhamdulillah, Allah izinkan start bila saya syarahkan kitab Tuan Guru, beliau jadi ketua Jabatan Usuluddin. Dan kita nak biar kita ada tempat untuk tahu dia mana sos dia. Kita tak kalut lah, banyak lagi sos. Boleh di universiti lain, tak masalah. Tapi tengok yang mana datang kat kita. Itu sepatutnya kan. Jadi, saya melihat pentingnya untuk autoriti ilmu. Universiti ni kita letakkan sebagai autoriti ilmu lah. Universiti ataupun pondok. Untuk mendatangi masyarakat, untuk membawakan kepada kita sumber ilmu yang sahih. Ini penting. Akhir zaman ni macam-macam boleh nampak. Boleh search ni. Kita ngaji ni, search lagi umur baru. Lambak-lambak syarah kalau. Macam-macam jenis keluar ni. Soalan, yang mana satu? Yang itu yang kita nak kepastian. Memang nampak sama-sama. Tapi kelebihan kita nanti, kita dapat dari sumber yang sahih. Yang ni, fakta-fakta kemunculan. Itu saya tekankan tadi. Membincangkan fakta-fakta kemunculan dan perkembangan penulisan Ummul Barahin diikuti dengan biografi ringkas tokoh ulama yang bertanggungjawab. Malah kajian, bila sebut doktor kata tadi, Tuan Guru kata menganalisis. Analisis kandungan ni, perbahasan ni berbeza. Masalah. Analisis ni, dia ada data premier, data sekunder, data yang mula dapat, kemudian sekunder, kemudian tengok lapangan, dia analisis. Dia bukan sekadar dapat, kemudian, ambil, ini dia. Tak. Konsep tabayun itu dipergunakan juga dalam ilmu juga. Bukan sekadar tabayun dengan khabar. Ya, khabar lah tu. Kita dapat khabar ilmu, kita kena perjelaskan, cari mana sumber, ni. Bagi kita yang nak mendalami, sebenarnya tak ada tuntutan begitu. Kita ni faham dan amal. Tapi nak mendalami, maka ini kaedahnya. Walaupun begitu, ada pihak ataupun insan yang hamba Allah, yang Allah pilih untuk mendalami, kita menikmati saja. Mudah tak? Alhamdulillah. Dengan bahasa yang diselaraskan, kalau kita buka kitab-kitab yang besar tu, memang dengan saya tak ada silap bulan. Bukan senang. Waktu kita buka pengajian tu pun, Allah katanya, payahlah. Memang susah. Dengan peralihan bahasa, dengan dalam bahasa pula ada matan yang perlu disyarahkan, susah. Yang paling susah itulah nak tentukan sumber. Jadi, pihak otoriti universiti ilmu ni, bila kita mendekat dengan mereka, maka kita dapat satu sumber yang jelas. Alhamdulillah. Itu bahagian pertama. Yang ini seterusnya perbincangan tentang perkembangan kitab-kitab warisan dan reaksi salafiyah. Ni salafiyah ni, kata Tuan Guru, sebut salafiyah. Salafiyah. Bukan merujuk kepada, dia ada dua salafiyah ni. Perbahasannya salafus salih. Golongan awalun sabiquna awalun, yang ini 300 hijrah. Kau tengok kepada perbahasan salafiyah ni lebih kepada yang bereaksi bertentang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dia ada perbahasan, perkataan dia salafiyah. Ini Tuan Guru sini kata. Reaksi salafiyah. Tuan Guru tak sebut dengan nama W depan tu. Beliau tak sebut nama tu. Beliau sebut salafiyah. Kalau sekarang sebut salafiyah mutaakhir, sekarang dia merujuk kepada Saudi. Itu yang diingatkan. Jadi reaksi salafiyah. Yang kita tengoklah perbahasan tu, mungkin Tuan Guru bawa 2 sekali perbahasan. Salafiyah yang merujuk pada salafi, dia ada salah dan khalaf. Nanti kita syarahkan juga, tengok tambahan ilmu. Dan juga bila sebut salafiyah ni, bila sebut mutaakhir sekarang, merujuk kepada perbahasan yang bertentang dengan sunnah wal jamaah. Apa reaksi dia tentang sifat 20? Ni soalan yang sama saya tanya. Dia pun tak percaya ke? Bukan dia pun tak percaya, tapi dia pun bertentang dengan kaedah kita. Dia tak terimalah kaedah ni. Dia tak terimalah kaedah sifat 20 ni. Cuma dalam perbahasan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini satu pendekatan yang sangat dipanggil harmoni. Kita tidak akan meletakkan takfiri, kita tak mengkafirkan, tidak faqad kafar, kufur, tidak. Itu kelebihan Asy'ariyah. Jadi silai bulan kalau kita lihat mereka pula yang lebih ekstremis. Bila tak saliran dengan mereka, kita pula yang dikeluarkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah sebagai contoh, ataupun tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Walhal Asy'ariyah Al-Maturidiyah tidak menolak dia. Kita memang bab mengkafirkan, mengkufurkan memang tidak masuk dalam perbahasan Asy'ariyah. Hati-hati. Kalau kita mengikut kaedah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, kita memang takkan boleh nak mengatakan begitu. Kita kena keluar daripada perbahasan. Baik. Bahagian kedua, buku ini akan membicarakan tentang sifat-sifat Allah SWT yang turut dibicarakan oleh Imam Sanusi dalam penulisan Ummul Barahin, atau lebih dikenali sebagai sifat 20. Jadi kita juga akan mensyarahkan matan Ummul Barahin juga. Yang matan Ummul Barahin ini yang telah disyarahkan lebih daripada 50 buah kitab tadi, dan telah dialih bahasa sehingga ke merata dunia. Dan kita alhamdulillah berpeluang untuk mendalami tauhid dalam kaedah sifat 20 Al-Imam Sanusi Ummul Barahin. Okey, baik. Jadi di situ ada nota hujung. Nota hujung masalah itulah tadi kaedah penulisan. Kalau ada nombor kecil tu boleh rujuk pada akhir perbahasan. Ada nota hujung, syarah tu, perkataan pada syarah menurut Mahmud Yunus dan kitab Kamus Arab Indonesia. Ni katanya source tadi. Ni kaedahnya masalah. Bila kaedah ada source ni, kita tahu kat mana rujukan. Clear lah kita. Seronok lah kita baca. Walaupun kita tak hafal, tapi kita tahu, kita pun hati kita dikuatkan oleh Allah Ta'ala bila ada sumbernya. Hasyiah ni, perkataan Arab hasyiah. Ada juga perbahasannya, kamu dewan bermaksud catatan atau keterangan yang ditulis di tepi buku. Kita duk ngaji, tuan-tuan tulis tepi-tepi, itu hasyiah tu, catatan, ulasan tambahan. Ulasan. Hasyiah di atas syarah bermaksud, hasyiah di atas syarah maksud kupasan, catatan, keterangan atau komentar-komentar kecil daripada syarah. Ini perkataan yang akan digunakan banyak dalam perbahasan syarah Ummul Barahin, hasyiah Ummul Barahin. Ini kita boleh rujuk pada nota hujung. Wallahu alam, kita berhenti setakat dulu. Kita akan masuk bahagian 1 pada perbahasan yang akan datang. Untuk menambahkan lagi faham, jemput datang lelaki hari Ahad ni. Ramai Rijal sini ni, jemputlah. Nak rasa suasana mengaji kat kampung, terletak warisan roh gitu. Saya tempat di Merbau Sempak. Ada pondok kat sana, insya-Allah ni terletak warisan arwah tok saya. Kita akan bangunkan pusat pengajian di situ insya-Allah. Baik, ada soalan? Tak ada. Cerah lah semua dah nampak lah tu. Tanya soal lah. Allah alam tentang kehidupan ada. Nak kaitkan dengan hakikat kehidupan macam mana. Dia bila kita syarahkan, nanti kita akan nampak kaitan dengan
cakap ke depan. Masa minum. Itu hasyiah atas syarah nanti. Apa? Ulasan di belakang. Ya. Baik, itu saja. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman, berikan kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam pengajian, mengkaji, mengenali tentang sifat Allah SWT sehingga kita timbul dalam hati kita rasa kehambaan atas sebab kita mengenal kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun, maaf pada saya atas kekurangan. Corak Sanusiyah, tu ada tanya online. Disebut corak Sanusiyah ni, ini pendekatan Al-Imam Sanusi itu digunakan. Ini coraknya kaedah sifat 20 itulah. Bila ulama membawa satu kaedah macam Hasan Al-Ash'ari bawa kaedah beliau dalam perbahasan akidah atau tauhid, kaedah itu ataupun golongan yang ikut pengajian beliau kita akan namakan Asy'ariyah, Sanusiyah, ada macam itu, Syafi'iyah. Segala apa yang dibawa oleh beliau diamalkan, digunakan, maka kaedah itu dipanggil kaedah yang dinamakan Sanusiyah. Itu dia. Itu merujuk kepada keseluruhan matan beliau. Syafi'iyah, maknanya menggunakan Syafi'i lah. Malikiyah, maknanya menggunakan Maliki punya kawaid lah, kaedah. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada sesi akan datang pada perjumpaan yang seterusnya. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lazina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allah